الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على النبي المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Ayat 8 Hamim Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka pahala yang tidak putus-putus. Ashabul kiram, tuan imam, seluruh kepimpinan masjid, para asatidzah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bertemu pada malam ini, malam yang ke-6 daripada bulan Jamadil Akhir untuk tahun Hijrah bagi tahun ini. Jamadil Akhir maknanya musim beku yang akhir,
bahasa mudah, penghujung musim sejuk di Makkah, Madinah. Jamad dengan makna beku, tak bergerak. Baik itu bila kita belajar lughatul Arabiyah, antara isim yang kita belajar ialah isim jamad, beku. Itu yang selalu kita dengar kalimah perkataan otak yang jumud. Begitulah jumud, jamad. Jumud, jamad tu dua beradik lah, makna beku. Otak yang beku, otak yang tak berjalan sel dia, pak turut dan sebagainya, jumud. Baik, kita bukan nak sembang sel otak malam ni. Kita nak sentuh pada malam ini satu peristiwa besar yang berlaku, yang begitu signifikan bagi umat Islam. Peristiwa besar yang berlaku di bulan ini, Jamadil Akhir, berkisar tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cemburu dengan dia kerana sewaktu hidup dia rapat dengan Rasulullah. Bila dia wafat, meninggal pun dia dekat dengan Nabi. Itulah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, di mana Jamadil Akhir adalah bulan perlantikan Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua, menggantikan Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat, Sayyidina Umar daripada Bani Adi bin Ka'ab adalah seorang lelaki yang 13 tahun lebih muda dari Rasulullah. Seorang lelaki yang Rasulullah pernah menyebut dalam hadis yang sahih, sekiranya ada lagi Nabi selepas aku, orangnya Umar Al-Khattab. Hadis sahih. Itu darjat ketinggian dia. Namun kata ulama, kata Mahmud Al-Misri dalam Ashabur Rasul, tetap dia tidak boleh mengatasi kehaibatan Abu Bakr. Walau sedemikian Nabi sebut, tetap Abu Bakrin mengatasi dia. Digelar Umar Al-Faruq, digelar dengan Abu Habs,
kerana anak sulungnya Sayyidatina Hafsah seorang penghafaz Al-Quran, maka antara kunyah atau gelarannya adalah Abu Hafs. Malam ni bukan nak cerita riwayat hidup dia yang cukup hebat, yang tidak termampu kalam untuk menulisnya, tidak termampu lidah untuk mengucapkannya. Insan yang haibat ini, yang malu kita kadang-kadang untuk menceritakan kisah-kisah mereka apabila kita nak banding dengan diri kita yang amat kerdil ini, dalam suasana kehidupan yang amat berbeza. Maksud saya, pikirlah sendiri, wahai ibu ayah muslimin muslimat, kecanggihan apa yang ada di zaman mereka hidup. Nak cari air pun susah, aircon apa pun tak ada, tidur hangat berapi, boh pelita lebih kurang elektrik pun tak ada. Tapi mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka dapat pangkat dan gelaran itu. Allah meridai mereka. Banding kita, majoriti hampir masjid punya aircon, surau aircon, rumah kita aircon, seolah-olah jadi wajib, jadi rukun. Tak ada aircon ni macam tak sah duduk dalam rumah tu. Rumah 4 bilik, toilet 3, subuh 7:30. Bayang sahabat, Allah, malu kita nak sembang tentang mereka. Tetapi demikianlah Islam, sentiasa mengajar kita supaya mengungkit kisah mereka. Kenapa? Kerana mereka generasi terhebat selepas Rasulullah. Walaupun toilet mereka tengah padang pasir, tetapi mereka generasi terhebat. Mereka seperti bintang di langit yang menyinari umat, yang menjadi pedoman untuk kita manusia. Maka sempena Jamadil Akhir, hari bulan dia dilantik menjadi khalifah, saya nak petik sepatah dua ucapan Umar Al-Khattab, jadikan pengajaran. Insan yang memang diakui oleh Rasulullah sendiri, manusia yang cukup garang dan tegas. Ini Nabi mengaku. Baik itu saya pernah sebut hadis sahih bahawa syaitan takkan berani untuk bertembung dengan Umar. Ini Nabi sebut jelas dalam hadis yang sahih. Takkan berani syaitan. Kalau nampak Umar lalu di suatu lorong, syaitan reverse gear, lari.
Lari tu kenapa? Ulama bahas. Kerana garangnya Umar. Sampai setan pun takut. Penampak lagi mampu setan. Sampai setan pun takut, lari, tak mau. Kalau boleh jangan duk berselisih dengan Umar. Kita berselisih bau rokok. Kan? Bau rokok. Walaupun dah social distance, tetap rokokmu aku terbau juga. Muslimin muslimat. Bukan sinilah, Jerman Tengah. Muslimin muslimat. Insan yang di bawah kedua kelopak mata dia ada garis hitam. Bukan Apache Red Indian. Tu camouflage, tu penyamaran. Tapi garis hitam di bawah kedua matanya, kata Mahmud Al-Misri, adalah kerana kuatnya dia menangis. Kerapnya dia menangis sehingga berkesan di wajahnya dan ada garis hitam di bawah kedua matanya kerana tangisan yang cukup banyak. Kira nak menangis. Ya Allah, ya Tuhan, kita muhasabah bila kita menangis. Tolong beritahu. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, tuan muslimat tanya diri, sehari banyak mana kita menangis? Kerana takutkan Allah, kerana memikirkan dosa kita yang bertimbun-timbun. Banyak mana kita menangis memikirkan hari yang kita nak jumpa Allah, hari yang wukila bikum, hari aku wakilkan kepada kamu malakul maut untuk menjemput kamu jumpa aku. Muhasabah. Muhasabah diri saya, tuan-tuan muslimat. Kalau kita bangun tahajud tu, mungkinlah kita boleh menangis. Sunyi tengah malam, memikirkan dosa, menangis kita. Alhamdulillah. Sebab tu dituntut sangat tahajud. Sebab suasana tu boleh buat kita keluar air mata, keseorangan, memikirkan kelemahan, dosa kita, memikirkan aib kita yang orang tak tahu, tapi Allah Maha mengetahuinya. Yang dengan orang kita boleh cover, kita boleh tutup, kita boleh berlakon, tapi dengan Allah, ya Allah, segalanya terdedah. Insan ini yang kerap tidur di Masjidin Nabawi ketika menjadi khalifah, yang pernah didengar tangisannya pada suatu malam. Kita ambil kisah ni kejap. Sekejap lagi saya sebut 2-3 kata-kata dia. Ketika seorang duta dari negara Azerbaijan datang untuk mengunjungi Saidina Umar. Kunjungan hormat, duta dari Azerbaijan. Waktu tu dah luas empire, dah hebat dah Islam. Zaman Umar lah perluasan wilayah Islam. Mesir ditawan, Mesir dibuka. Zaman Umar, Rom Parsi tumbang zaman Umar. Hebat dia. Allah takdirkan dia melakukannya dengan izin Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, duta ni datang belah malam sampai Masjidin Nabawi malam. Sampai Madinah malam, dia tahu dah duta ni tak ada tempat lain dah. Dia mesti bagi salam dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun
berpeganglah kita dengan pandangan Imam Malik bahawa didahulukan dahulu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang tu dulu. Itu pesan Imam Malik. 2 rakaat dulu hak Allah, baru hak Rasul. Baik. Selesai dia beri salam pada Rasulullah dan beri salam pada Abu Bakrin, yang kata Imam Malik adalah kepala Abu Bakrin bersetentang dengan bahu Rasulullah. Itu posisi keadaan jasad tubuh dalam kubur. Lalu duta Azerbaijan mahu berehat. Dia kata besoklah kita jumpa Umar, rehatlah dulu dengan 2-3 orang wakil dia daripada negara Azerbaijan. Baru dia nak baring, kedengaran satu suara dalam gelap gulita Masjidin Nabawi, bukan cerah macam lah, dengan bumbung automatik dia, bumbung bergerak dia, bumbung boleh buka boleh katup, dengan eskalator dia, dengan parking underground Masjid Nabawi. Sekali parking 5,000 buah kereta boleh masuk sekali parking. Tu parking underground. Nak rasa toilet, nak pergi toilet, naik eskalator, Madinah lah kan, turun tu toilet, tak jadi kencing punya syok. Muslimin muslimat, zaman dia gelap, tak ada apa. Baru nak baring, kedengaran doa, suara, ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu ini. Ketika hamba-Mu ini nanti berdiri di hadapan-Mu pada hari kiamat sambil teresak-esak menangis. Dia minta yang itu. Waktu aku berdiri nanti di bumi mahsyar, ya Allah, tolong selamatkan aku. Tuan-tuan muslimat, 24 jam Allah Ta'ala bagi kita hidup. Ada tak seminit atau 2 minit dalam masa 24 jam kita bangun daripada subuh tadi sampai saat ini, ada tak sekali dua tuan-tuan muslimin muslimat memikirkan soal ini? Macam manalah agaknya aku di akhirat nanti? Macam manalah aku nanti dengan tak berbaju? Macam manalah nanti anak bini lari, tak kenal dah. Yauma yafirru mar'u min akhi, lari habis. Tok guru lari, tinggal anak murid hilang tah ke mana. Masing-masing sya'nu yughni, penuh kesibukan. Masing-masing memikirkan ke mana aku ni ya Allah, syurga atau neraka. Masing-masing mula memikirkan masa yang mereka ada di dunia, kenapa tak guna sebaik mungkin. Masa lapang yang dibuang begitu saja, dia main satu-satu penyesalan. Allah, ya Allah tuan-tuan, tak tahu kita nak cakap yang kita nak hadapi nanti. Lalu duta Azerbaijan dan 2 orang wakil kawan dia terperanjat. Doa ni menusuk kalbu. Lalu mereka tak jadi baring, mereka bangun dalam gelap. Mereka tanya, suara siapa tu? Kalau kita lari dah gelap kan, kubur pula tepi. Jenis penakut bacui ni, bangkit-bangkit hilang seokok lu kan, sambil balik rokok tanya, dengar ni, dengar suara siapa? Tak tahu belah lah. Kalau kita penakut baik, duta Azerbaijan tanya, suara siapa tu?
Perlahan suara itu menjawab, anak si Khattab yang hina ini. Suara yang engkau dengar, anak si Khattab yang hina ini. Khalifah duk berdoa, tuan-tuan. Khalifah tidak tidur di rumah. Khalifah sedikit tidurnya. Sampai Umar kata, kalau aku tidur di siang hari, rakyat aku akan rugi. Kalau aku tidur di malam hari, diriku akan rugi. Itu ucapan Umar. Nanti kita tengok 2-3 lagi. Terperanjat duta Azerbaijan. Duk ingat Umar tidur tila mempuk dalam lok pilu, tomorrow begin tonight. Dah tidur masjid. Tuan-tuan boleh bayang Masjid Nabawi zaman tu. Apalah sangat kecanggihan dia. Allahu Akbar. Itu dia Khalifah Umar. Muslimin muslimat, kita pernah sebut bagaimana Umar radhiyallahu anhu. Saya tak mau sentuhlah perluasan wilayah, kehaibatan dia. Rom Parsi itu kita tolak dulu tepi. Panjang kalau nak bahas yang itu. Nak sebut pertama, penekanan dia tentang solat. Ini kita ambil yang pertama, yang ni dulu. And then kita tanya diri kita, adakah kita serius dengan solat? Maksud saya, okey kita solat. Waktu kita solat bila? Lelaki solat berjemaah ke suka-suka di rumah? Itu maksud saya. Nak dapat khusyuk 100% impossible. Sebab itu Tok Imam baca tadi, belajar Arab ringkas. Tok Imam baca rakaat pertama surah Al-Ma'un. Apa ada dalam surah Al-Ma'un? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Belajar Arab basic. Ni kita belajar isim majrur basic, harfun jar. Allah kata apa? Tengok, nanti saya petik pandangan almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili berhubung ayat ini. Bila Allah sebut fawailul lil musallin, celakalah orang yang semayang. Itulah mereka yang bila solat sahun, lalai. Cuba tuan-tuan tengok, ayat tu tidak berbunyi alladzina hum fi salatihim. Ayat tidak sebut fi, ayat sebut an. Dua-dua harfun jar. Fi harfun jar majrur, an pun harfun jar yang membentuk isim majrur, tetapi membawa makna yang berbeza. Kata almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir ringkas, apa yang dimaksud Allah? Kata almarhum Dr. Wahbah, apabila Allah menyebut an salatihim bukan fi salatihim, maknanya kemaafan Allah kepada mereka yang kadang-kadang terlupa rakaat. Kemaafan Allah kepada mereka yang kadang-kadang tidak khusyuk dalam solatnya. Baik itu datang sujud sahwi, hang lupa rakaat, hang manusia. Hang manusia mesti lupa tu ada. Tu sifat semula jadi manusia. Dan kadang isyak jadi 5. Yang makmum pun ikut sekali. Datuk Imam pemimpin kena ikut 5 rakaat. Lurus bendui punya makmum.
Dah imam ustaz, kita kena ikut pemimpin jenis mana nak ikut? Kalau yang buruk, bodoh punya. Nak reti elok. Bila Allah sebut an, kata almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bukan fi. Kalau Allah sebut fi, punah kita. Sebab tak ada seorang pun yang khusyuk 100%. Tak ada. Angkat takbir raba poket tu, takut kunci motor lekat kat motor. Setan dia punya kacau. Wah, dah buh dah dalam poket. Dia main macam-macam, lampu motor lah, apalah. Dah katuk belum, duk dah mati. Katuk dah kot. Duk kot tu ada dah mati tu. Mana nak khusyuk? Kita takkan dapat 100% khusyuk. Maka kata almarhum Dr. Wahbah, an itu adalah untuk mereka dua golongan. An salatihim tu dua golongan. Pertama, mereka yang melalaikan waktu solat sampai terlepas waktu. Sampai terlepas. Nantilah terlepas maghrib. Yang tu celaka. Yang kedua, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, solatnya puak-puak munafiqin. Buka tafsir Al-Munir. So kita selamat di situ. Cuma tuntutan untuk mendapat khusyuk itu dituntut. Sehingga dalam mazhab dibahaskan, kalau seseorang itu dia tak ada jalan dah melainkan memejamkan mata dia untuk dapat khusyuk, dia kena pejam. Walaupun ada mazhab yang memakruhkannya. Solat makruh, ada mazhab. Tapi ada mazhab yang membenarkannya jika sekiranya dengan pejam mata tu dia boleh khusyuk. Sila. Dituntut di situ. Sampai Imam Ghazali dalam Ihya menulis tentang cara mendapat khusyuk solat. Dituntut. Namun kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, disitulah terserlah kasih dan sayang Allah, kerana selagi nama manusia, sifat lalai itu ada. Maka kalau Allah sebut fi salatihim, tak ada siapa selamat. Allah sebut an, maka munafiqin dan mereka yang melalaikan solat sampai terlepas waktu solat, ayam tu. Wal'ayazabillah, kita tak buat benda tu, insya-Allah. Omar, benda pertama dia tanya ialah solat. Kita ambil yang ni dulu. Jaga solat. Bila dia sedar daripada tikaman Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ditikam di rusuk kanannya dengan khanjar, kerambit bermata dua, yang kedua-duanya dibubuh racun. Dirodok di sebelah kanan perut Omar, bukan rodok kosong, rodok tu sampai ke dalam, tarik, tu yang terburai usus dia. Kita boleh bayang waktu tengah baca surah Yusuf, jatuh. Sahabat mengejar Abu Lu'lu'ah, dan dalam mengejar tu pun 2-3 orang pula sahabat mati kena tikam. Dan akhirnya Abu Lu'lu'ah dibunuh. Umar pingsan di pangkuan anaknya Abdullah bin Umar Al-Khattab, Ibnu Umar. Pingsan, ditampung darah. Sayyidina Ali datang, tampung, tolak, cuba cover. Beberapa ketika Umar sedar, dan itulah yang ditanyanya, ayah solat ke belum? Sampai ke mati ingat solat. Ambil yang ni dulu, nombor 1. Jaga solat, tuan-tuan. Jaga solat kita. Solat tepat pada waktu, jangan lengah-lengah tak ada sebab. Solat berjemaah bagi lelaki, datang ke masjid, datang ke surau. Ambil semua ni. Walaupun sah semayang seorang,
Tapi rasa tak syok lah kita kata begitu. Rasa tak sedap semayang seorang di rumah. Walaupun sah dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tidak sah. Mazhab Hanafi semayang jemaah rukun. Tu dia. Mazhab Hanafi imam wajib berjanggut. Sudah. Dua imam tak ada janggut, tengok Tok Bilal. Tok Bilal pun lincin elok amam puih. Ini pandangan Imam Hanafi, kita hormatlah. Muslimin muslimat, itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Umar pernah kata, tidak adalah kawan karibku yang paling baik dalam membicarakan rakan, membicarakan teman yang paling baik buat diriku, kata Umar, bagi aku, teman karibku, teman baikku, teman yang paling akrab ialah menjaga lidahmu. Tuan, kalau kita nak nisbah anggota tubuh kita dengan sekeping lidah, berapa persen kita boleh bagi sekeping lidah? Walisana wa syafatain, sekeping lidah, dua ulas bibir. Berapa persentage kita boleh bagi sekeping lidah banding dengan anggota tubuh lain? Kakinya, tangannya, mata pula Allah bagi sepasang, lidah sekeping. Tuan-tuan muslimat, Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyaqul, hendaklah kamu berkata khairan, cakap benda elok, cakap benda baik. Kalau nak menyembang, walaupun kita menyembang kedai kopi ke apa, sembang benda baik, sembang benda yang boleh ingat kita kepada Allah Rasul. Umpama contoh, kita sembang apa pun, politik ke, ekonomi ke, cuba kita bawa conversation, perbualan kita tu, cuba kita bawa ke arah khair. Itu Nabi pesan. Kalau kamu tak boleh khairan au liyasmut, atau kamu diam sudah, kamu duduk diam, tak usah bercakap. Lidah. Sayyidina Umar kata, itulah rakan baik aku, iaitu menjaga lisan aku. Sebab sekali dia terlepas, tuan tengok ya, kesan hati tak apa lagi, tapi kesan lidah. Lidah kalau terlepas cakap, nak ghostan payah, hati cakap dalam hati orang tak tahu. At-talaq, perceraian. Seorang suami yang bercita-cita dalam hati dia, duk bengang kat bini dia, ada keinginan nak cerai bini dia, tak jatuh cerai lagi. Cuak lafaz tengok, kanduk dalam hati dia. Duduklah hati menyembah, seokok fikir dalam hati dia, duk ingat nak cerai dalam hati dia. Dia tak lafaz lagi, tak jatuh. Tapi once dia lafaz, jatuh. Tu perkataan lidah. Nabi kata, hampa boleh jaga ni. Nabi kata, hampa boleh jaga. Nabi tunjuk mulut dia, hampa boleh jaga ni, aku jamin syurga untuk hampa. Berapa banyak kerosakan yang dibuat dalam kehidupan manusia, baik qaryah, baik daerah, baik negeri, baik negara, baik dunia, disebabkan lidah. Hancur habis. Fitnah, pendustaan, pembohongan diadun oleh syaitan, digabung dengan nafsu syahwat, akhirnya terbitlah satu suasana huduh yang dihidangkan kepada masyarakat akibat angkara lidah.
Jaga lidah tuan-tuan, banyakkan berzikir. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tak malukah kita? Ayat 33 surah Al-Isra, tak malukah? Tak malukah bila Allah kata wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih? Tidak adalah setiap sesuatu melainkan semuanya bertasbih memuji aku. Apa tu? Pokok, kayu, daun, batu, laut, ikan, langit, bulan, matahari, semuanya yusabbihu bihamdih, bertasbih puji aku, walakin cumanya la tafqahuna tasbihahum, kamu tak faham tasbih mereka, tapi mereka bertasbih. Pokok tak kena soal dengan Allah pada hari kiamat. Rumput tak kena tanya dengan Allah, yang kena tanya kita. Mereka bertasbih memuji Allah. Bumi bertasbih. Dan tahu apa jadi pada bumi? The latest news, kajian oleh Jabatan Meteorologi Rusia menyebut, ni last week saya tengok, Jabatan Meteorologi Rusia menyebut bahawa bumi telah berputar dengan kelajuan yang tak sepatutnya dia berputar. Bahasa mudah, bumi semakin laju berputar. Ini kajian Jabatan Meteorologi Rusia. Saya tengok benda ni minggu lepas. Makna apa? Wah, dia nak dekat lah. Dia makin laju putar. Nanti dia terlepas daripada orbit dia. Kiamat lah. Orang kafir kaji lah. Dia makin laju. Tapi jangan bimbang, sempat lagi berhenti seokok. Don't worry. Yang tu sempat. Jangan takut dengar. Sempat berhenti seokok, insya-Allah. Muslimin muslimat, itu yang pertama. Yang kedua, aku memikirkan tentang pakaian. Malabis kata Arab, pakaian. Siap, malabis, macam-macam gaya bahasa dalam Quran. Tak adalah aku dapati dalam pengkajianku pakaian yang paling hebat kecuali takwa. Betul tu Allah sebut, walibasut taqwa zalika khair, suratul A'raf. Betul ya Allah sebut, malabis, pakaian yang paling hebat kata Allah ialah takwa. Kita tanya diri kita, lekat tak pakaian ni dekat kita? Atau lekat kemudian kita tanggalkan, macam kita tanggal baju kita, jubah kita kejap lagi? Atau kita pastikan ia melekat terus dan tak tanggal-tanggal? Atau macam kita pakai pakaian biasa, tanggal, lepas tu pakai balik, basuh, pakai balik, begitu? Tanya diri sendiri. Sebab puluh kali dah saya baca ayat tu. Tuan-tuan nak mulia, saya nak kemuliaan, semua orang nak jadi mulia. Biarlah mulia kita di sisi Allah. Dan Allah beritahu tidak ada kemuliaan paling mulia ialah takwa. 13 Al-Hujurat, hujung penutup 13 Al-Hujurat, inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya inna akram
Akram ialah isim tafdil, paling mulia. Inna sesungguhnya, tauqid, inna akram. Akram tu isim tafdil, paling mulia. Di sudut lugah bahasa Arab, ada tak lagi kalimah selepas akram? Jawabnya nehi zindagi hek safar. Tak ada. Tak ada. Nehi. Tak ada. Selepas akram tak ada dah. Karim, akram. Karim mulia, akram paling mulia. Inna akramakum, kum antum, kita lah. Sesungguhnya paling mulia kamu indallah, di sisi Allah. Tuan nak mulia, ambil kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Walaupun ada manusia yang kita kena muliakan, tetapi bukan bermakna kita harus membesar diri, merasa ujub, kita hebat. Tu dah jadi syaitan. Memuliakan orang, lebih ilmu, Islam tuntut. Memuliakan ibu dan ayah, Islam tuntut. Memuliakan guru-guru, tok alim, tok guru kita, Islam tuntut. Isteri memuliakan suami, Islam suruh. Anak-anak memuliakan ibu ayah, Islam suruh. Itu kemuliaan, kita tak nafikan. Penghormatan, kemuliaan. Tetapi hakikat kemuliaan, mulia di sisi Allah, tak ada lain. Attaqakum, siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Takwa fahamlah, takut. Takwa tinggal apa yang Allah tak suka, buat apa Allah suruh, menggunakan nikmat ini. Saya baca dalam buku Jaddid Hayataka oleh Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir. Dia kata apa? Dia kata di antara pengkhianatan kamu tu buat khianat, kamu telah masuk senarai pengkhianat. Kata Muhammad Al-Ghazali dalam Jaddid Hayataka, ialah apabila kamu misuse, salah guna nikmat anggota tubuh. Suruh tengok Quran, kamu tengok perempuan bukan hak kamu. Mata kamu salah guna, kamu dah khianat. Kamu dah khianat kepada Allah yang bagi mata tu suruh tengok Quran, suruh tengok benda elok. Cepatlah kamu minta ampun. Anggota tubuh kita salah guna, ya, kita sudah masuk senarai pengkhianat, kata Muhammad Al-Ghazali. Jika orang bertakwa, dia cukup takut mata ni, especially mata ni, cukup mudah. Dia nak tengok benda tak elok. Bini ada sebelah duk tengok nak darah ke lagi. Bini ada sebelah duk tengok bini orang lagi. Tu perangai jantan tu yang duduk di Afrika Tengah, bukan di sini. Kan? Perangai dia lagu tu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, pakaian paling indah bagiku, yang paling baiklah takwa, kata Umar. Dan takwa itulah kita mesti bina melalui panca indera kita, tubuh kita, apa saja. Karena kemuliaan itu dicapai di sisi Allah. Allah akan pandang kita mulia sebab kita takwa. Orang pandang kita mulia boleh jadi kerana pangkat kita. Datuk Seri, Tun, macam-macam pangkat kita, orang hormat kita, boleh jadi. Tapi kalau awak datuk tak semayang, kejada apa? Awak datuk Seri sama level dengan tiang Seri, ya buat apa? Siapa? Allah takkan beri satu bentuk kenikmatan di hidup
dikutuk, dilaknat lagi ada. Nampak padang golf, masjid apa tak jumpa. Yang jumpa padang golf, yang jumpa naik kelab, yang jumpa pergi merapu tak ketahuan. Tu yang tuan-tuan baca dalam internet kan, dalam satu portal news, kes Sriwijaya kapal terbang terjun baru ni yang meninggal habis 62 orang. Tak ada seorang lelaki kan, dia tipu bini dia. Kan, dia tipu bini dia. Dia kata dia naik Sriwijaya, dia habaq kat bini dia pergi meeting mana tak tahu kan, nak pergi meeting. Pokoknya dia bawa perempuan, dia tak naik Sriwijaya, dia naik kapal terbang lain. Dia habaq kata naik Sriwijaya, dia kelentong bini dia. Dia naik kapal terbang lain, dia bawa dia punya girlfriend, sudah pergi pulau mana akan melancong. Bila terjun Sriwijaya, bini dia buat tahlil. Bini sudah pasang khemah, buat tahlil, laki dah mati. Yang laki ni nak balik dah takut. Sebab naik Sriwijaya. Wah, dia tak naik pun, dia naik kapal terbang lain, bawa dia punya mistress, bawa dia punya perempuan, sudah pergi bagus punya duk melancong. Bini sudah ingat laki sudah mati, buat tahlil. Jangan bayang kalau tuan-tuan jadi lagu tu, Jahanam habis. Nak telefon dia kata, abang hidup lagi, tak mampu, kena belasah dengan bini. Perangai tu dia kata menipu. Na'udzubillah. Sebab itu orang takwa, dia jaga sungguh. Kerana dia tahu pakaian paling indah ialah takwa, dan kemuliaan dinilai Allah dengan takwa. Carilah takwa tuan-tuan. Paling tidak kita jaga batasan Allah. Yang ni Allah tak bagi buat, aku tak nak buat. Yang ni Allah suruh buat, aku cuba buat. Hak sunat aku cuba, hak wajib aku jaga sungguh. Aku takkan tinggal yang wajib, hak sunat aku cuba sedaya upaya. Macam tu. Hak haram aku tak mau buat, ya Allah. Takwa. Tambah dengan sunat-sunat lagi Allah suka. 2. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Umar, 5 minit lagi, PKPB. Kita pun tak tahu kok 26 ni tarik, silat-silat sambung lagi kan. Tengok kes pun boleh tahan. Kedah hari ni 142, kemarin dah 90 lebih, naik pula dah. Mula nak senak perut. Yang depa pula duk viral, MCO PKP di Kedah, tak ada. Tadi keluar news, kita baca tadi portal dalam The Star, The Star tak silap, tak ada. Majlis Keselamatan Negara menafikan Kedah akan lockdown besok. Hampa ni lah, tu tak tahu siapa hantar. Saya ingat gini sokok lah. Jahat betul lah hampa ni. Tak ada kerja lain. Dalam rokok tak berhenti lagi, duk merepek, duk hantar berita palsu. Kita baca mula tak sedap perut, dia main kepung lagu tu, letih kita. Baik, last nak kata apa? Nah, kata Sayyidina Umar, la yanqudanna ural islami urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rifil jahiliyah. Kata Sayyidina Umar, Islam akan tercabut satu ikatan, tercabut Islam. Kehebatan Islam tercabut. Dulu Islam hebat, zaman Abbasiyah Islam hebat, saintis-saintis Islam lahir, especially zaman Harun Ar-Rashid, khalifah yang kelima daripada Abbasiyah, cemerlang zaman dia.
Tapi jenis orang baik tu dia, tak lama Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal umur 43 tahun. Jenis orang baik ni awal ya Allah ambil. Tuan-tuan tengok tak ulama-ulama banyak matilah. Ulama Indonesia bersepah meninggal dunia. Allah ambil satu tu Nabi sebut biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adalluk. Rawahu Muslim. Nabi kata di antara tanda hari kiamat ialah dekat nak kiamat ialah ilmu diangkat. Allah angkat ilmu. Lalu Nabi kata Allah angkat ilmu bukan sekaligus, bukan semua pakat jadi bodoh, tak tahu besok pagi semayang subuh dah tak reti semua di taman Selasih. Tak, bukan lagu tu. Ambil wuduk terbalik, basuh kaki dulu, basuh kepala lah kali, jadi bengong habis semua. Lepas tu masuk menghadap ke belakang, 4 rakaat subuh. Dah elok semayang. Tapi Nabi kata apa makna Allah angkat ilmu? Nabi kata biqabdil ulama, Allah matikan para ulama. Syekh Ali Jabir 40 lebih, 42, 43 habis. 4 beradik dia semua hafiz, hafal Quran, 4 beradik. Allahu Rabbi. Allah angkat biqabdil ulama, Allah matikan ulama hatta sehinggalah idza lam yatruk aliman, manusia tak jumpa dah lagi ulama, orang alim dah tak ada. Ittakhadhan nas ru'usan juhala, lalu manusia akan menjadikan orang yang jahil ketua mereka, pemimpin mereka jahil. Fasu'ilu, lalu pemimpin ditanya tentang Islam, fa'aftau bighairi ilmin, lalu mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adalluk, mereka sesat dan menyesatkan. Sampai dah masa dah, sampai dah, tanda banyak dah. Takut kita, cukup dekat. Tanda-tanda kiamat tu memang banyak dah kita nampak. Muslimin dan muslim, ala kulli hal Nabi pesan, di tanganmu ada benih, besok nak kiamat tanam benih tu. Apa Nabi nak ajar? Carry on. Kiamat urusan Allah, kerja kita ubudiyah, taat pada Allah. Hang jadi pemimpin, pemimpin beriman. Hang peniaga, jalankan niaga cara beriman. Elok buat kerja, tak ada masalah. Kiamat urusan Allah. Besok nak kiamat, hang ada benih, hang tanam lagi. Nabi kata. Sampai tahap tu Islam menggalakkan kita supaya terus sujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, Islam tercabut satu demi satu. Bila Islam nak tercabut? Iza nasha'a fil Islam, apabila ada di dalam Islam ini umatnya malam ya'rifil jahiliyah, yang tak kenal apa itu jahiliyah. Macam mana dia nak kenal kejahilan? Dia pun jahil. Ngaji tak ada, nuntut ilmu tak ada. Orang semayang, awak semayang, apa benda yang kau semayang, rukun solat pun tak tahu, makruh sunat tak tahu, ambil wuduk main hantar, ikut suka aja, janji basah kepala tu. Na'udzubillah. Kata Umar, Islam akan lingkup bila umat dia tak kenal jahiliyah, kerana umat itu jahil. Sebab itu umat mesti berilmu. Kita mesti knowledge base. Hidup kita mesti knowledge base. Di samping iman, di samping takwa, kita mesti berilmu. Banyakkan baca Quran. Ilmu paling utama ialah Quran. Banyakkan membaca Quran, banyakkan membaca benda-benda bermanfaat. InsyaAllah kita selamat dunia akhirat. Muslimin dan muslimat, saya kira sekadar itu memenuhi ruang di musim PKPB ini. Mudah-mudahan Allah berkat kita menyebut Umar Al-Khattab orang yang hebat,
akan menerbitkan aura positif. Itu di antara kaedah. Kita belajar psikologi kemanusiaan, antara cara kita nak terbitkan aura positif dalam tubuh ialah menceritakan kisah orang-orang hebat. Kita cerita kisah orang hebat, dia motivate kita. Even mungkin 1%, 2% dia boleh motivate kita. Memanglah kita takkan tidur masjid macam Omar, tambah masjid tepi kubur, tobat nak tidur. Ini penakut. Tapi paling tidak perangai Omar, suka beribadah, takut pada Allah, yang tu kita boleh ambil. Menjaga batasan-batasan, itu kita boleh ambil. Terutama dalam kita menilai kehebatan para sahabat, generasi ulung selepas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaat sedikit yang kita bahaskan pada malam ini. Semoga Allah mengangkat wabak COVID-19 dari bumi Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi kekuatan, kecekalan kepada frontliner yang banyak bertungkus lumus untuk kita semua. Semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang cukup besar. Bukan mudah, mereka juga ada keluarga, mereka juga terdedah pada risiko, tetapi demi untuk selamatkan kita, untuk amanah yang mereka pikul, mereka sanggup. Maka semoga Allah mengurniakan pahala yang banyak kepada mereka dan kesabaran yang tinggi, kerana ia bukan tugas yang mudah. Allah angkat COVID daripada bumi Malaysia khasnya dan seluruh dunia amnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.